Oke, selamat pagi anak-anak murid cikgu sekalian. Dia bulatan unik sebab dia berjejari satu unit. Jadi kita bagikan dia nama bulatan unik. Setiap titik yang berada pada bulatan unik, kita ada nilai X, ada nilai Y. Kalau titik P dekat sini, okey, jadi nilai S dia kita ambil dekat titik sini. Jadi titik ini nilai S1, kita pun katakan S1 dekat sini. Ini titik Q. Sekarang kita mau carikan nilai X dan nilai Y dia. Kita semak nilai S dia. Nilai S dia akan jadi dekat sini. Jadi ini adalah S2. Jadi S2. Mari kita bandingkan S1 dengan S2. Mana satu lebih besar? S1 akan jadi lebih besar. Macam mana pula dengan Y2? Y2 kita ambil dekat sini. Ini adalah Y2. Y2 banding dengan Y1. Betul. Jadi Y2 jarak dia lebih besar berbandingkan dengan Y1. Jadi kita tengok apabila titik bagi jarak tadi. Titik yang berada pada bulatan unit ini, kalau dia sentiasa bergerak, kita dapati nilai X dan Y dia memang sentiasa berubah. Macam mana pula dengan H dia? H dia iaitu adalah garisan hipotenus. Ini adalah garisan hipotenus. H dia mengambil ukuran sejari. Sejari bulatan ini berapa? 1. Apabila dia bergerak ke titik P, adakah dia berubah? Masih 1, betul? Bergerak ke Q, 1 juga. Jadi kita dapati untuk bulatan unik ini, dia ada koordinat, betul? Lepas tu, setiap koordinat dia akan berubah. Yang tidak berubah adalah H, hypotenuse. Dekat sini, kita boleh lukiskan satu segitiga bersudut tepat. Jadi bersudut tepat, sudut theta ini oposit dekat sini, H dekat sini. Lepas tu ini adalah A. Titik P ini dia ada nilai X, ada nilai Y. Kita tahu oposit dia ambil nilai X ke nilai Y. Dia ambil nilai Y. Sebab kalau kita mau carikan berapa ukuran garisan ini, kita akan rujuk paksi Y. Lepas tu per H. Berapa ukuran H dia? Ya, 1. Jadi kita boleh tulis Y per 1. Untuk sin theta, kita boleh katakan adalah Y. Ada koordinat X, koordinat Y. Kita terus boleh ambilkan Y sebagai sin theta. Nilai X adalah untuk cos theta. Untuk cos, kita ingat slogan apa? Cos theta adalah bersamaan dengan A per H. Ukuran A dekat sini. A bersama dengan S. Kita akan tulis S adalah untuk A. H berapa? 1. Jadi, boleh kita terus katakan. Kalau dalam bulatan unik, kita boleh terus ambil nilai X sebagai jawapan cos. Nilai Y sebagai jawapan sin. Sebab apa? Sebab sejari dia sentiasa berukuran nombor 1. Apabila kita per 1, memang dia akan balik semula ke nilai X dan nilai Y. Jadi tujuan cikgu terangkan untuk perkara ini, cikgu mau pelajar saya faham. Mengapa kalau dalam bulatan unik diberi koordinat kalau nilai S jawapan untuk cos, nilai Y jawapan untuk sin. Untuk tangent, kita akan pakai O per A. Cuba rujuk segitiga dekat atas ini. O per A. Y adalah O per X. Y adalah sin theta. S jawapannya adalah untuk cos theta. Jadi kita boleh gunakan Y per S iaitu sin theta kepada cos theta. Inilah cara dia wujudnya formula tangent theta sama dengan sin theta per cos theta. Ini adalah rama-rama bulatan unik. Kita buat ulang kaji untuk rama-rama bulatan unik. Rama-rama bulatan unik sama juga, dia ada paksi Y, dia ada paksi X. Sebenarnya ini adalah satu bulatan, tapi cikgu sudah singkirkan bulatan dia. Cikgu mau tinggal satu seekor rama-rama dekat sini.
Tekan rama-rama ini ada 3 perkara perlu kita tahu. Ada 3 jenis sudut yang perlu kita label, yaitu sudut theta, sudut alfa, sudut paksi X. Mari kita labelkan mana kedudukan untuk sudut theta, alfa dan sudut paksi X. Sekarang kita mula dengan sukuan 1 dulu. Kita ada 3 titik. Ini adalah alfa. Ini titik yang ketiga. Okey, titik yang pertama ini kita sebutkan dia adalah sudut theta. Dalam sukuan yang pertama, kita boleh katakan sudut theta dia memang dia sama dengan sudut alfa. Jadi ini adalah keadaan dalam sukuan yang pertama. Sukuan yang kedua sama juga. Kita ada 3 sudut yang perlu kita kenal pasti. Yang berada dekat sayap rama-rama ini adalah sudut theta. Macam mana pergerakan sudut theta? Sudut theta adalah mula dari sifar pergi ke garisan hypotenuse. Ini adalah garisan sejari dia, iaitu H bersama dengan 1. Jadi sekarang theta dia dekat sini. Alfa dia sentiasa berada di dalam segitiga. Jadi ini adalah kedudukan alfa. Kedudukan untuk sudut pada paksi X 180 darjah. Sekarang cikgu mau tentukan mana satu adalah kawan besar. Kita ada 3 orang kawan dekat sini. Ada kawan 180, ada kawan theta, ada kawan alfa. Mana satu adalah kawan besar? Betul, kita highlightkan ini adalah kawan besar. Mari kita bentukkan sudut ini. Cikgu katakan untuk sudut yang dekat bawah sini jangan hafal, tidak perlu hafal. Waktu exam sendiri lukiskan rama-rama bulatan unit ini. Semua formula yang ini dapat kita tulis sendiri. Carikan theta. Sentiasa ingat kawan besar 180, betul? Ya, tolak dengan yang lain alfa. Okey, sekiranya sebaliknya. Cari alfa. Ingat kawan besar masih 180, betul? Tolak dengan yang lain. Inilah theta yang lain. Formula dekat sukuan yang kedua sudah kita bentuk. Kita sambung lagi untuk sukuan yang ketiga. Sama juga sudut dekat sayap ini adalah theta. Sudut di dalam sayap ini adalah alfa. Sudut pada paksi X ini adalah 180. Okey, sekarang 3 sudut ini bagi tahu cikgu siapa adalah kawan besar. Theta adalah kawan besar. Mari kita highlightkan kawan besar. Mari kita bentukkan formula untuk sukuan yang ketiga yang ini. Anggapkan kita tidak hafal. Tengok dapatkah kita bentukkan sendiri. Okey, mari kita bentukkan. Kalau kita mau cari theta, apakah formula dia? Fikir, kawan besar. Siapa kawan besar? Ya, tengok dia mau cari dia sendiri. Kalau nak cari dia sendiri, artinya kita perlu tambah. Sekarang kita nak cari alfa. Kalau nak cari alfa, ada kawan besar kah? Mana kawan besar? Theta adalah kawan besar. Kawan besar tolak dengan yang lain. Yang lain ialah 180 darjah. Tengok, inilah formula yang cuba kita bentukkan. Kita sambung dengan sukuan yang terakhir. Sudut dekat sayap theta. Sudut di dalam sayap alfa. Sudut dekat paksi X berapa? Tengok dia sudah ending point 360 darjah. Ya, kawan besar. Bagi tahu cikgu siapa adalah kawan besar. Sukuan yang keempat, kawan besar adalah 360. Dia adalah nombor yang paling besar dalam satu bulatan. Okey, sekarang cuba kita bentukkan. Macam mana cikgu mau carikan theta? Apakah formula dia? 360 tolak alfa. Okey. Kalau saya nak cari alfa, 360 tolak theta. Tolak theta. Ikut slogan ini untuk hafal. Add sugar to coffee. Sukuan pertama, add. Semua positif. Sin, cos, tangent semua positif. Sukuan kedua, sugar. Sugar artinya sin sahaja, sin theta sahaja yang positif. Yang lain semua negatif. Sukuan yang ketiga, tengok X sugar 2. 2 adalah tangent sahaja yang positif. Coffee iaitu cos sahaja yang positif. Latihkan diri 3.1.18. G dengan H.
Soalan ini diminta carikan sudut rujukan sepadan. Jadi antara theta, alfa, sudut tekak paksi X. Jadi sudut rujukan sepadan, mana satu adalah sudut rujukan sepadan? Betul. Sudut yang di dalam sayap rama-rama itulah adalah sudut rujukan sepadan. Jadi sudut rujukan sepadan, dia adalah sudut yang lebih besar daripada sifar dan lebih kecil daripada 90. Tidak mungkin dia boleh melebihi 90. Ini adalah sudut alfa, sudut rujukan sepadan. Sekarang kita tengok dari A hingga H ini. Semua ini bukan sudut rujukan sepadan. Tengok, semua sudut ini adalah sudut yang melebihi 90 darjah. Macam mana kita nak jadikan dia sudut yang kurang daripada 90 darjah? Caranya kita perlu gunakan formula-formula yang berada dekat sayap rama-rama. 128 darjah 53 minit. Dari A ke F semua hanya gunakan unit darjah sahaja. Tapi sekarang soalan G dan H gunakan unit darjah dan minit. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Untuk ini, kita boleh terus tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. On-kan dulu. Kalkulator kita pastikan sini adalah degree, sini adalah D, adalah darjah. Kalau tidak, awak perlu tekan mod sehingga awak jumpa ada degree, radius. Kita tukarkan dia ke 1. Barulah sini adalah D ya. Kalau dia sudah D, boleh kita guna. Macam mana kita nak carikan alfa? Ini tekan sukuan yang keberapa? Kita mula-mula kita perlu lukis dulu. Ini paksi X, paksi Y. 128. Dia tekan sukuan pertama ke sukuan kedua? Okey, sukuan yang kedua. Jadi ini sayap rama-rama. Ini adalah 128 darjah 53 minit. Jadi setiap sukuan memang ada 3 kawan. Kawan alfa, kawan paksi X 180 darjah. Mana satu adalah kawan besar? 180. Betul, 180 adalah kawan besar. Mari kita gunakan kawan besar tolak. Kawan besar tolak. Jadi kawan besar tolak kita pakai. Nak carikan alfa, kita akan gunakan kawan besar 180 tolak dengan 128 darjah 53 minit. Macam mana kita nak selesaikan yang ini? Pakai kalkulator. Sekarang kita pakai kalkulator. Kita tekan 180 darjah. 180. Mana tempat darjah? Ini adalah putang untuk kita tekan darjah. Boleh ikut? Diikuti dengan tolak 128. Tengok, ini adalah darjah. Kita tekan semula ikon yang sama untuk darjah. Key in lagi untuk 53. 53. Tengok, tanda dia adalah minit. Mana tempat ada minit untuk kita tekan? Tengok putang yang sama. Dalam putang yang sama, kita boleh key in untuk nombor yang pertama. Memang dia automatik akan kenal pasti dia adalah darjah. Lepas tu, nombor yang kedua, kalau kita tekan semula, walaupun kita nampak dia simbol macam darjah, sebenarnya dia sudah bacakan dia ikut minit. Tekan equal. Teruslah, ini adalah jawapan dia. Jadi kita isilah. Jawapan dia 51 darjah 7 minit. Selesai. Kalau saya mau tukarkan jawapan ini jawapan dalam darjah dan minit. Kalau saya mau tukarkan dia pergi ke darjah. Okey, kalau mau tukarkan jawapan ini pergi ke darjah, tengok. Tekan semula putang yang sama ini. Waktu kita tekan darjah ini kan, kita tekan kepada putang yang sama ini. Ini adalah jawapan bagi darjah.
Jawapan bagi tajah adalah 51.1 tajah. Okey, kita ada dua jenis jawapan. Jawapan dalam bentuk tajah minit. Ini jawapan yang pertama. Jawapan bagi dalam tajah, jawapannya adalah 51.1 tajah. Waktu exam, macam mana kita nak tahu mana satu jawapan yang perlu kita bagi? Kita rujuk soalan. Soalan dia bagikan tajah dan minit. Nanti kita perlu bagikan jawapan dalam tajah dan minit. Jangan kita bagikan jawapan dalam bentuk tajah. Okey, sekarang kita teruskan ke bentuk soalan yang seterusnya. Diberi sudut theta dalam sukuan tertentu, gunakan scientific calculator untuk tentukan nisbah trigonometri. Dan B, dengan menggunakan sudut khas, tidak boleh gunakan kalkulator saintifik untuk carikan nisbah trigonometri. Kita terus pergi ke contoh. Kita tengok contoh. Untuk contoh 4 ini, sebenarnya kita boleh terus tekan kalkulator untuk dapat jawapan. Misalnya, untuk soalan A, kita tekan sin 104 tajah, dapat jawapan. Jadi jawapannya adalah 0.9703. Tapi untuk soalan ini mesti melalui sudut rujukan sepadan. Artinya kita perlu carikan alfa dulu. Sekarang kita semak A. A 104. 104 kita tahu dia dekat sukuan yang kedua. Dalam sukuan yang kedua, kalau kita nak carikan alfa, siapa adalah kawan besar? Kawan besar adalah 180. Okey, jadi sekarang kita mau tuliskan. Untuk sin, kita tahu dekat sukuan yang kedua, X sugar to coffee. Sukuan yang kedua, siapa yang positif? Sugar yang positif, betul? Jadi sekarang sin dia masih kekal positif. Positif. 104 kita perlu carikan sudut rujukan sepadan. Kita ambil kawan besar, tolak dengan theta. Dapatlah 76 darjah. Barulah sekarang kita tekan kalkulator kita, carikan sin 76 darjah. Berapa jawapan? Berapa jawapan? 0.9703. Tengok, jawapan sama dengan tadi yang kita dapat. Ini kita boleh semat dengan kalkulator. Okey, betul. Tapi dia nak juga ada langkah jawapan ini. Dia minta perlu melalui sudut rujukan sepadan. Okey, sekarang kita teruskan ke soalan B. Okey, soalan B. Cuba kita lukiskan dia dekat mana satu sukuan. Ini sukuan yang Tiga. Ya, ketiga. X sugar to coffee. Artinya tangent sahaja yang positif. Antara sudut paksi X 180 dan sudut theta dan sudut alfa. Siapa kawan besar? Theta kawan besar. Okey, sama dengan positif ke negatif? Kita perlu letak dulu. Negatif. Negatif. Sebab dalam sukuan ketiga X sugar to coffee, tangent sahaja yang positif, yang lain semua negatif. Jadi perlu letak negatif. Negatif cos theta kawan besar tolak yang lain 180. Dapatlah negatif cos. Negatif cos berapa? 28.2 darjah. 76 darjah. Semak jawapan dari kalkulator. 76. Negatif 0.8813. 4 tempat perpuluhan. C. Ya, C. Dekat mana satu sukuan dia berada ya? Sukuan 4. Sukuan keempat. Sukuan keempat X sugar to coffee. Cos sahaja yang positif.
Jadi artinya tangent adalah negatif. Kita mula dengan negatif, tangent. Jadi antara sudut pada paksi X 360 dan sudut pada sayap rama-rama 318 darjah 17 minit dan sudut alfa siapa kawan besar? 360. Ya, 360 adalah kawan besar. Kita ambil kawan besar 360 tolak 318 darjah 17 minit. Okey, kita dapat negatif tangent Negatif. 41 darjah 43 minit. Selesaikan, dapatlah jawapan negatif 0.8915. Soalan jenis yang kedua adalah soalan yang melibatkan sudut khas. Kita tengok apa dia sudut khas. Inilah sudut khas. Okey, cikgu simpan kalkulator. Sudut khas dia ada 3 jenis sahaja yang perlu kita ingat. Sentiasa kalau sudah sampai sudut khas, kita perlu ingat ada 30 darjah, ada 60 darjah dan 45 darjah. Kalau 30 darjah, dia adalah tatan dari segitiga sama sisi. Setiap sisi ini dia akan pakai nombor 2. Jadi ini setengah 1. Jadi sudah ada nombor 2, ada nombor 1. Yang nombor ketiga adalah nombor 3. Tapi ingat letak punca pasal 3. Sudut 30 adalah dekat atas ini, iaitu kalau dia segitiga sama kaki, sama sisi, semua ini adalah 60. Jadi kalau sudah pecahkan kepada 2, ini adalah sudut 30. Jadi kedudukan AOH kita perlu tahu macam mana letak. Ini adalah O, ini adalah A. Yang nombor 2 ini adalah untuk H. Sudut 60. Kita gunakan segitiga yang sama ini juga. Tapi sudah pecah kepada 2. Yang atas ini 30, bawah sini adalah 60. Kita ulang balik, ini adalah sisi 2. Ini nombor 2 sudah pecahkan kepada 2. Jadi sini ukuran dia 1. Ada 2, ada 1. Ukuran ini adalah 3. Jadi kedudukan O, kalau 60 dekat sini, O dekat punca pasal 3, punca pasal 2 bagi nombor 3. A adalah mengambil nombor 1. H masih nombor 2. Kalau untuk sudut 45 darjah, ia tatan dari segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Ini semua adalah sudut 45 darjah. Kalau segitiga sama kaki ini, dia ambil nombor 1. Jadi nombor 1 ini adalah nombor 2. Punca pasal 2 bagi nombor 2. Kalau sudut 45 darjah, ini adalah opposite. Ini adalah adjacent. Ini adalah hypotenuse. Seterusnya kita pakai soh, kah, tuah untuk dapatkan semua ukuran ini ya. Contoh 5, tengok. Tanpa menggunakan kalkulator, artinya tidak boleh gunakan kalkulator. Tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Jadi kita perlu carikan sudut rujukan sepadan bagi setiap ini. Tekak sukuan yang kedua. 180 darjah. Alfa dekat sini. 180, 150. Mana satu adalah kawan besar? 180. 180. Jadi untuk cos, tekak sukuan kedua, perlu negatif ke tak? X. Semua. Juga. Sin sahaja yang positif. Jadi, cos boleh positif kah? Negatif. Ya, negatif cos. Pakai kawan besar tolak 150. Dapatlah negatif cos 30 darjah. Okey, sekarang cuba kita semak.
Kalau 30 darjah, kita tahu 30 darjah dekat atas ini. Ini ambil nombor 2, bawah sini ambil nombor 1, sebelah sini ambil punca kuasa 2 bagi nombor 3. Cos. Cos adalah slogan kah, yaitu A per hash. Mana kedudukan A? Ini kedudukan untuk O, ini kedudukan untuk A, ini kedudukan untuk hash. Jadi A per hash. A adalah punca kuasa 2 bagi nombor 3. Hash dia kita ambil sini. Hash dia adalah nombor 2. Jangan lupa negatif. Jadi jawapan akhirnya negatif punca kuasa 2 bagi nombor 3 per 2. B, mari kita lukiskan. Masuk ke suku wang yang keberapa dah? Suku wang ketiga kan? Paksi X 180. Theta 225. Theta adalah kawan besar. Sekarang mari kita semak tangent. Positif ke negatif dalam suku wang yang ketiga? Positif. Okey, cuba kita semak positif kah? Add semua. Sugar, sin. To tangent yang positif. Ini memang tangent. Betul. Jadi kita perlu tulis tangent kawan besar 225 tolak kawan yang lain 45 darjah. Jadi kita perlu ambil segitiga yang sama kaki. Semua ini adalah nombor 1, 1. Jadi garisan hypotenuse berapa ukuran dia? 1, 1. Punca kuasa 2, 2. Ini adalah sudut 45 darjah. Opposite, adjacent, hypotenuse. Tangent pakai TOA. O per A. Jadi berapa jawapan untuk tangent 45 darjah? TOA. O per A. O 1. A 1. Jadi jawapannya adalah 1. Okey, soalan C kita lukiskan. Sudut 300 darjah masuk ke mana satu sukuan? Sukuan keempat. Okey, sukuan keempat. Sukuan keempat untuk sin positif ke negatif? Negatif. Mari kita semak. Add sugar to coffee. Cos sahaja yang positif. Itulah sin adalah negatif. Kita letak negatif. Sin. Kawan besar. Siapa kawan besar? Sukuan keempat ambil 360, ambil 300. Sudut rujukan alfa dekat sini. Antara 360 dengan 300, siapa kawan besar? 360. Ya, 360 tolak 300. Dapatlah negatif sin 60 darjah. Jadi sin 60 darjah ini kita perlu ambil segitiga yang sudah dipotong setengah. Sisi ini 2, sisi bawah sini 1. Ada nombor 1, ada nombor 2. Jangan hilangkan nombor 3. Punca kuasa 2 bagi nombor 3. 60, jangan ambil yang sebelah atas yang telah potong setengah. Kita ambil yang sebelah bawah. Ini adalah 60. Jadi 60 ini opposite dekat sini. Adjacent dekat sini. Pertentangan dekat sudut 90 darjah. Ini adalah hash. Untuk sin kita perlu ingat dengan slogan SOH. Okey, SOH iaitu 45 darjah. O per hash. Berapa ukuran O? Punca kuasa 2 bagi nombor 3. Hash adalah 2. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, jadi untuk latihan hari ini ya, kita perlu selesaikan latih kendiri 3.1.2a dan 3.1.2b. Sekian sahaja untuk hari ini. Kalau tak ada apa-apa masalah, kita boleh bersurai. Bye, jumpa lagi. Okay, bye. Okay, welcome. Bye.